Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ala rasulil karim. Insyaallah kita akan sambung surat 259. Surat 259 Surat Ibrahim ayat ke-25. Ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Terjemah ayat ke-25. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, yakni mendapat pelajaran. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardh. Terjemah ke-26. Dan bandingkan kalimah yang jahat, buruk, samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah terbongkas akar-akarnya dari muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Terjemahan ke-27. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Terjemah ke-28. Tidakkah engkau melihat dan merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Terjemah ke-29. Iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya, dan ingatlah seburuk-buruk tempat tetap ialah neraka Jahannam. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa
مصيركم إلى النار. Terjemahan ke-30. Dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu bagi sementara di dunia, kerana sesungguhnya kesudahan kamu ke neraka. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلُ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Terjemahan ke-31. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sembahyang dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada dengan merahsiakan pemberiannya itu atau dengan berterang-terang, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Terjemahan ke-32. Allah Subhanahu wa taala jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu, dan ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintahnya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat darinya. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Terjemahan ke-33. Dan ia juga yang menjadikan matahari dan bulan senjata hidup kamu. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita ada sedikit ulasan dan kita tersebut insyaAllah. Ayat yang kita ambil pagi ini ialah sambungan daripada surah Ibrahim ayat 25. Ayat 25 ni diberkait rapat dengan ayat 24 ya. Jadi kita kena, untuk memahami ayat 25 ni kita kena tengok ayat 24. Ayat 24 tu Allah Taala sebut, Allah Taala buat perbandingan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah tu disebut oleh para ulama ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi perbandingan kalimah thayyibah, kalimah syahadah tu Allah sebut seumpama satu pohon
yang akarnya menjunam dalam perut bumi dan dahannya merimbun di udara. Ya, ini kalimah iaitu. Jadi selepas ayat tu sebut tu'ti ukulaha kullahin, kemudian pokok tu pula mengeluarkan buah pada setiap waktu. Kita boleh bayangkan kalau kita tanam pokok, suburnya pokok tu dia punya akar tunjang dia ada. Dia pokok ni ada jenis yang ada akar tunjang dan ada yang tak ada akar tunjang. Ayat ni Allah sebut kalimah syahadah tu ada akar tunjang. Ya, kalau ibaratkan pokoknya ada akar tunjang, kemudian dahan dia merimbun di udara, ya, luas dia punya rimbunan dia, kemudian keluar buah setiap waktu. Ya, insya-Allah. Ya, tidak semua pokok ada keluar buah sepanjang masa. Durian setahun sekali. Ya, pokok-pokok lain setahun sekali, begitu je. Kebanyakan setahun sekali, tahun sekali. Tapi kalimah syahadah ni, mana orang beriman dia dapat hasil setiap waktu. Orang beriman senyum dapat pahala, tidur dapat pahala, berjalan dapat pahala, buat apa dapat pahala. Seumpama pohon yang keluar hasil sepanjang waktu. Ya. Kemudian Allah Taala sebut wa yadribullahu amsal linnas. Allah buat perbandingan tu supaya manusia ingat. Mana kalimah orang beriman ni, semua perbuatan dia setiap waktu, setiap saat dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hasil nikmat setiap benda. Kemudian Allah buat perbandingan kalimah yang buruk, kalimah syirik, wa masalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan kalimah yang buruk. Kalimah yang buruk ni kalimah yang syirik, kalimah kufur, kalimah yang tak ada faedah, kalimah yang sia-sia. Allah ibaratkan macam pohon yang tak ada akar tunjang. Ya, pohon akar tak tunjang ni bila mari ribut sikit tumbang, mari angin sikit dia akan tumbang sebab dia tak ada akar tunjang. Jadi kalimah syirik, kalimah kufur ni dia tak ada kekuatan. Kalau kita hujah dia boleh tumbang. Ya, kalau datang, jadi dia bukan ada satu kekuatan. Ya, yusabbitullahu allazina amanu qawli sabitul haidun. Dan Allah Taala menetapkan kalimah ni, ya, sebagai suatu kekuatan bagi manusia orang beriman di dunia dan di hari akhirat. Ya, kalimah ni bukan saja untung kita tanam pokok kita dapat hasil dunia, tapi kalimah syahadah, dunia pun kita terpelihara, akhirat pun kita dapat manfaat. Okay. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Ada orang yang boleh sanggup dia menukarkan, ya, nikmat iman yang Allah Taala bagi dengan kekufuran. Ya, Allah rasa tidakkah kamu pelik, ada orang yang kadang-kadang Tuhan bagi pada dia supaya dia berfikir ada akal sebagai untuk beriman dengan Allah Taala, merasai mensyukur nikmat yang Allah Taala beri, tiba-tiba dia menukar tersebut, wa halu qaumuhum daral bawar. Jadi, ya, lalu Allah Taala sebut lepas pada itu jahannam yaslaunaha. Orang yang memilih kekufuran, tidak nak beriman dengan Allah Taala, tiba-tiba Allah sebut satu kalimah, ya jahannam. Ya, tiba-tiba saja mari ayat jahannam. Neraka jahannamlah kamu. Yaslaunaha, yang kamu diselar dengannya. Dia neraka ni ada yang dicampak neraka, naudzubillah. Ada dibakar neraka. Tapi Allah Taala dia tak sebut, ya, yadkhulunaha, tapi dia sebut yaslaunaha. Diselar macam kita bakar, kalau kita bakar ikan, ya, bila masak kita angkat. Dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu maka sayasla naran. Ini kan bisa kalimah sama. Sayasla naran, kamu akan diselar, letak naudzubillah, letak depan panah, pusing belakang, panah masak di belakang, pusing depan. Itu maksudnya, ya, seolahnya Allah Taala nak rasa dia kalau sekiranya kita ambil benda kita campur dalam api, kita tak azablah. Tapi bandingan yang diselar, Allah sebut jahannama yaslaunaha, neraka jahannam yang kamu diselar, dibakar belakang, depan, kiri, kanan kamu, wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa demikian? Kerana mereka syirik pada Allah. Ja'alulillahi andada. Mereka menjadikan Allah ni berbilang-bilang. Maksudnya digambarkan Allah ni dalam berbagai-bagai bentuk. Ya, ada Tuhan-Tuhan dalam berbagai-bagai bentuk. Ini kesyirikan mereka yang syirik pada Allah untuk menyesatkan manusia. Nak suruh nampak hebat, buat muka 7, buat tangan 7. Ya, umpama contoh. Nak nampak hebat, buat misai panjang, buat
Jadi semua gambaran-gambaran ni untuk menyesatkan manusia daripada jalan yang sebenar. Ya, hingga ada orang jadi takut dengan pokok. Pasal apa? Ada orang cerita pokok ni berhantu. Ya, ada orang takut pada bukit, ada orang takut pada gunung, sembah gunung. Ada orang nampak di laut, orang tengok ombak besar, dia sembah ombak. Dia mari cerita-cerita seolahnya ada penunggu-penunggu, ada kuasa yang lain daripada Allah. Liyudilla an sabili. Untuk tujuan pun dia cerita-cerita macam ni nak menyesatkan manusia daripada jalan sebenar. Tu tujuan dia. Ya, bukan lain. Kemudian Allah Taala sebut, qul tamatta'u fa inna masirakum ila nar. Katakanlah Muhammad, berseronoklah kamu, bersenang-senanglah kamu, sebab akhirnya kamu akan dihumbat ke neraka Allah Taala. Jadi ini di antara perkataan kalimah-kalimah yang Allah Taala. Qul ya ayyuhallazina amanu yuqimus shalah. Pada bahagian akhir ni Allah Taala sebut ni bagi orang beriman. Katakanlah Muhammad kepada hamba Allah yang beriman, yang mendirikan sembahyang, wa yunfiqu ma razaqnahum, dan mereka beri sedekah apa yang Allah Taala rezeki pada mereka. Pertama dia beriman, yang kedua dia mendirikan sembahyang, yang ketiga dia nafkahkan apa yang Allah beri, sama ada sedekah tu senyap-senyap atau sedekah secara sembunyi-sembunyi, sebelum datang pada kita semua hari yang tak ada la bai'un fihi wala khilal. Kita ni akan sampai satu hari nanti kita tak ada dah urusan jual beli. Duit banyak mana pun tak laku, harta banyak mana pun tak laku. Bila? Akhirat. Yang kedua, wala khilal. Sampai satu masa kita tak ada kawan. Kawan maksudnya kawan yang boleh tolong. Kita atas dunia, kita ya, makna akan sampai masa nanti kita hidup satu masa kita kenal tapi dia tak boleh tolong kita. Ya, ni mak kita, ni ayah kita. Ya, ni kawan kita. Kita kenal di pada mahsyar. Tapi apa Allah sebut? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati. Hari itu kata Allah, semua orang akan lari pada kamu. Kawan kamu kenal lari pada kamu, ayah kamu lari pada kamu, mak kamu. Kita ni lari pada mak kita. Kita lari pada ayah kita. Kita jumpa kawan lari. Ni disebut wala khilal. Hari itu tak ada kawan. Yang tolong kita apa dia? Amal kita je. Pasal apa dia lari? Kerana dia ada salah dengan kita. Atau kita ada salah dengan dia. Maka nak lari. Macam orang berhutang dengan Alung. Ya. Jumpa Alung, dia pergi dekat. Dia lari. Dia cuba lari. Sebab bila ada kes, dia akan cuba lari. Orang buat salah, jumpa polis. Nampak polis, dia akan lari. Pasal apa? Bila orang bersalah, dia mesti lari. Itulah Allah Ta'ala sebut, di akhirat besok, jumpa kawan lari. Pasal apa? Kerana ada salah dengan dia. Ya, atas dunia ni seboleh mungkin kita akan lari. Nampak orang bawa kereta, nampak JPJ buat Roblox, dia akan lari ikut jalan lain. Pasal apa? Mesti ada salah. Kalau tak ada salah, dia tak akan lari. Jadi pada hari itu Allah kata, kamu tak ada lagi. Ni ayat ni penting. Ya, kita orang beriman, satu. Yang kedua, kita dia semayang. Yang ketiga, kita sedekah. Ya, tiga-tiga perkara ni mudah-mudahan Allah Taala jadikan kebaikan. Allahul ladzi khalaqas samawati. Allah Taala ni pada ayat ni ialah pada ayat 22 23 ialah menceritakan tentang suatu gambaran. Allah Taala buat pandangan. Allahul ladzi khalaqas, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah Taala menurunkan hujan daripada langit dan keluar daripada air hujan tu buah-buahan. Masya-Allah, hujan sama, tanah sama, udara sama. Bila keluar buah berbeza-beza. Rasa sebabnya ciptaan Allah Ta'ala as-samarat, banyak buah-buah. Ya, buah-buah yang berbeza-beza, rasa dia berbeza-beza, warna dia berbeza-beza, bentuk dia, rizqan lakum. Ya, satu, sebagai rezeki bagi kamu. Wasakhkhara lakum fulka. Yang kedua, Allah Ta'ala mudahkan bagi kamu berlayar di lautan. Masya-Allah, sekarang ada enjin, ada kompas. Dulu ni orang berlayar betul-betul bergantung pada angin. Tapi Allah mudahkan. Dia nak pergi ke mana pun, angin tu bertolak tempat dia pergi. Allah permudahkan dia. Ya. Orang kata kalau di laut tu betul-betul, dia bukan tenang macam sungai. Mari ombak kuat. Allah Ta'ala kata, Allah permudahkan bagi kamu untuk berjalan di lautan. Ya, sekarang berjalan di udara. Ya. Wasakhkhalakumul anhar, dan dikurniakan, diberi pada kamu sungai-sungai. Ya, beribu sungai atas dunia ni, dan di wasakhkhara syamsa wal qamar. Ya, kita perhati berapa kali Allah dalam perkataan sakhara. Ya,
Yang pertama, wasakhkharakumul fulka litajriya fil bahr, wasakhkharakumul anhar, wasakhkharakumul syamsa wal qamar, wasakhkharakumul laila wan nahar. Ada 4 kali Allah Taala ulang kalimah sakhkhara, iaitu Allah Taala kurniakan pada kamu atau beri pada kamu, ya, sungai-sungai dan seumpama ini sebagai suatu perbandingan bagaimana Allah Taala bagikan, ya, jadikan pada kita ni lautan, sungai dijadikan kenderaan, termasuklah Allah jadikan bagi kamu asy-syamsa wal qamar, ya, jadikan matahari untuk manusia, bukan untuk makhluk lain pun, untuk manusia, ya, dan makhluk-makhluk lain tu bukan khalifah, manusia khalifah, wal qamar, ya, dan juga Allah jadikan, Allah kurniakan pada kita bulan, ya, daibain, yang sentiasa beredar, tidak statik. Orang puji bulan ni sebab dia bergerak. Orang kata engkau laksana bulan. Pasal apa orang puji bulan? Kerana bulan tu bergerak. Daripada kecil, besar sikit purnama. Kemudian kecil balik. Ya. Kenapa orang tak kata engkau laksana matahari? Tak ada orang puji. Walaupun matahari tu hebat. Sebab dia statik. Kata Imam Syafi'i, air sungai ni kalau dia tak mengalir, busuk dia. Busuk dia. Ya. Air sungai kenapa kita boleh mandi bersih? Sebab dia mengalir. Sesuatu benda yang bergerak, dia membawa kebaikan. Sama kita pun kalau kita duduk setempat, dia kena kuarantin 14 hari, bengang kepala. Tabi'in demikian. Kemudian Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala demikian juga menjadikan pergerakan siang dan malam. Ya, ini insya-Allah kita akan lihat pada ayat berikutnya. Kenapa Allah bawa 4 kali, ya, Allah ulang kalimah bahawa Allah kurniakan pada kamu, Allah jadikan ni. Nah, pada ayat berikutnya kita akan lihat bagaimana apa tujuan Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut untuk hamba-hambanya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Kita benar dapat manfaat sikit sebanyak apa yang kita baca.